Hello semua, hari ini saya akan menerangkan filem aksi pengembaraan bernama Mengamuk. Filem ini menampilkan wira kegemaran semua orang, Dwayne Johnson. Nah, sebelum kita masuk ke dalam rekap, dengan itu, mari kita mulakan. Pada tahun 1993, CRISPR, sebuah teknologi terobosan, telah dicipta dan ia segera digunakan untuk mencipta eksperimen maut. Tikus makmal telah diubah sesuai dengan CRISPR dan telah memadamkan seluruh kru di atas stesen angkasa dalam masa semasa. Dari Kerry Atkins adalah satu-satunya yang terselamat, dan dia menghubungi pegawai tertinggi Energyne, mereka yang mencipta mutagen CRISPR, untuk bantuan. Claire Wyden, ketua pegawai eksekutif Energyne, mengarahkan Kerry untuk mengembalikannya sampel mutagen. Kerry kembali untuk mendapatkan sampel tetapi dikejar oleh raksasa tikus. Dia berjaya sampai ke port melarikan diri, tetapi dilepaskan tepat apabila stesen itu terbakar, dan tikus masih berada di dalam, tetapi portnya rosak dan pecah, menekan dan meletup, membunuh Kerry. Sampel itu sendiri berlepas dan terbang ke seluruh negara. Pakar primatologi Davis Oak, sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Koya, mengetuai rakan sekerja Nelson, Connor dan Amy ke kandang beruk pada seekor haiwan pelindungan di San Diego. Mereka melihat Pavo, seekor beruk, yang agak marah kepada Davis. Tetapi Davis dengan lembut menenangkan dia. Sejurus itu, seekor gorila albino bernama George datang menyerbu masuk. Connor pelik keluar dan mengganggu Pavo, yang mengejar Connor sehingga George menjatuhkannya. Pavo ketakutan George sehingga Davis bercakap dengannya. Kemudian, Nelson mendekati Davis dan bertanyakan sebab dia lebih tertarik kepada haiwan berbanding manusia. Davis mendakwa bahawa haiwan itu mempunyai pertalian semula jadi dengannya. Sampel mutagen mula tiba pada malam itu. Satu mendarat di kandang George, satu lagi berhampiran kumpulan serigala di hutan, dan yang ketiga di sungai Florida. Manakala buaya memakan keseluruhannya sampel, seekor serigala tunggal disembur dengan gas. Dan George disembur juga. Pada keesokan harinya, Davis dipanggil untuk melihat keadaan George. Mereka menemui George di dalam kandang beruang grizzly dengan beruang mati di dalamnya. George mempunyai kesan cala di dadanya, menunjukkan kepada Davis bahawa dialah yang seorang yang diserang terlebih dahulu oleh beruang itu. Apabila George bangun dan menghampiri Davis, ia berpaling keluar, dia hampir 9 kaki tinggi. Menyedari bahawa ada sesuatu yang tidak kena, George dipenjarakan. Ini menyebabkan dia marah dan dia melarikan diri dari kurungan, dan mengamuk di tempat kudus, mengganas semua para pelawat. Sebaik sahaja polis datang, Davis dapat menuntunnya. Tetapi sebelum dia boleh bercakap dengan George, sebuah helikopter terbang di atas kepala dan mula menembak dart ke arah George sehingga dia pengsan. Burke mengetuai pasukan tentera ke dalam hutan di Wyoming untuk mendapatkan semula sampel mutagen. The Wydens dihubungi oleh Burke, yang memberitahu mereka bahawa bekas itu kosong. Skuad itu menemui serigala mati terhampar di atas tanah, serta jejak kaki gergasi di dalam tanah, apabila mereka bergerak lebih jauh ke dalam hutan. Serigala yang diubah suai, digelar Ralph, kemudian menjejaki mereka dan menyerang mereka semasa dia meluru melalui hutan. Skuad menembaknya, tetapi ia adalah sia-sia kerana Ralph memilih mereka satu demi satu sehingga hanya Burke yang tinggal. Dia mengarahkan helikopter untuk menembak ke arah Ralph, tetapi serigala melompat dari pokok dan menghempas helikopter ke dalam tasik. Burke ditangkap oleh Ralph dan dimakan hidup-hidup. Harvey Russell, ejen kerajaan, datang ke tempat perlindungan untuk mengangkut George menaiki pesawat dan menyembunyikannya daripada orang ramai. Davis dan Kate juga ditahan dan disoal siasat. Russell percaya mereka mempunyai segala-galanya di bawah kawalan, manakala Davis percaya meletakkan George kapal terbang itu membunuh diri. Selepas menyemak Davis dan rekod Kate, Russell mendedahkan bahawa Kate telah dipecat daripada Energyne kerana cuba mencuri penyelidikan daripada makmal, tempat dia berkhidmat selama 13 tahun bulan dalam penjara. Davis menyedari dia berbohong dan dia tidak dapat menyembuhkan George akibat perkara ini. Claire mengaktifkan frekuensi radio yang memanggil haiwan mutan, selepas mengetahui tentang apa itu serigala lakukan. Ralph dan Lizzie, buaya, menuju ke Energyne, yang terletak di Chicago. Walaupun berubat, George berjaya mengetahui kekerapannya dan mula terjaga naik. Dia meletus dalam kemarahan, dan memusnahkan sangka itu, dan meneruskan kemusnahan.
George akan membunuh Russell apabila Davis campur tangan, dan George hanya berjaya membuatkannya pengsan. Turbin pesawat gagal, dan ia mula turun. Apabila pesawat itu terhempas ke bumi, Davis mengikat payung terjun pada dirinya, Kate dan Russell, dan mereka mengeluarkan diri mereka dari pesawat. Apabila ketiga-tiga mereka tiba, mereka mendapati bahawa George telah terselamat daripada nahas itu dan sedang dalam perjalanan ke bandar. Mengikuti apa yang dia pelajari tentang Kate, Davis menunjukkan bahawa dia tidak percaya dia. Dia mendedahkan bahawa abangnya disahkan menghidap kanser semasa dia bekerja untuk Energein, dan dia berharap CRISPR dapat menyembuhkannya. Sehingga dia menyedari bahawa Claire menggunakan CRISPR untuk membangunkan senjata berbahaya. Kate cuba melarikan diri dengannya tetapi telah ditangkap dan dipenjarakan. Davis kemudian menerangkan bagaimana dia menemui George. Pemburu haram telah menculik ibunya, dan George muda yang ketakutan bersembunyi di bawah truk pemburu haram. Davis dan skuadnya ditemui dia dan membunuh pemburu haram dengan cara yang sama seperti mereka menembak gorila. Sementara itu, Russell bangun dan berterima kasih kepada Davis kerana menyelamatkan nyawanya, jadi dia menawarkan untuk membantu dia dan Kate. Semasa mereka pergi ke Chicago, Davis, Kate dan Russell bertemu dengan pasukan tentera yang sedang mengawasi pada George dan Ralph. Mereka melihat bahawa haiwan itu telah dipanggil ke bandar, dan bahawa mereka mesti mencari cara untuk mengekalkannya. Jadi, Russell membantu Davis dan Kate mencuri helikopter dan memasuki bandar kerana mereka mungkin satu-satunya yang dapat mengatasi kegilaan itu. Apabila George, Ralph dan Lizzie tiba di bandar, bandar itu dilanda huru-hara sebagai raksasa melawan satu sama lain. Pada masa David dan Kate tiba, kebanyakan bandar itu sudah musnah. Kedua-duanya kemudian bergegas ke Energein untuk mencari penawar, kerana mereka tahu mereka tidak akan dapat untuk menghentikan mereka sendiri. Di tengah-tengah semua huru-hara, Davis dapat mendaratkan helikopter, dan mereka meluru masuk ke dalam bangunan. Mereka berjaya mencari makmal penawar, tetapi Wyden menghubungi mereka terlebih dahulu, dan Brett menculik mereka. Claire memberitahu mereka berdua bahawa penawar hanya akan mengurangkan haiwan pencerobohan yang lebih tinggi, bukan mengembalikannya kepada saiz normal. Sebelum membawa Kate bersamanya, dia mengambil revolver dan menembak Davis di perut. The Wydens cuba untuk menaiki mereka helikopter sendiri untuk melarikan diri dengan bahan kimia mereka dan Kate, tetapi raksasa mula memanjat menara. George mencapai bahagian atas dan menghancurkan pencincang, mendorong Brett untuk melarikan diri. Nampaknya masa Kate telah tiba, tetapi Davis yang cedera tiba di tempat kejadian. Dia segera mengalihkan perhatian George cukup lama, agar Kate mendapatkan semula sebotol penawar dan meletakkannya di dalam beg Claire. Dengan penawar selamat, Kate memukul Claire dan mendorongnya ke laluan George, menyebabkan dia menangkapnya dan memakannya, serta penawarnya. Sementara itu, Brett sedang dalam perjalanan keluar apabila dia terserempak dengan Russell, yang baru masuk ke dalam bangunan itu. Russell memberitahunya bahawa jika dia mahu bebas, maka dia harus menyerahkan komputer riba yang mengandungi penyelidikannya. Brett dengan senang hati menerima dan berlari keluar dari pintu, hanya untuk dibunuh oleh serpihan sesat yang jatuh. Semasa Davis dan Kate menunggu penawar berkuat kuasa, Ralph dan Lizzie juga mencapai puncak. Davis dan Kate menaiki helikopter Wydens untuk melindungi diri mereka daripada serpihan dan kemusnahan. Tetapi sebelum pencincang boleh berlepas, bangunan pencakar langit itu runtuh dan menjunam ke bawah. Walau bagaimanapun, Davis dan Kate berjaya bertahan, dan George telah bangkit daripada abu, dan kembali kepada dirinya yang lama. Ralph dan Lizzie, sebaliknya, masih menyebabkan malapetaka, jadi Davis dan George memutuskan sudah tiba masanya untuk menghentikannya. Tentera bercadang untuk mengambil tindakan maut untuk menamatkan semua kekecohan, tetapi ini bermakna George akan terperangkap dalam tembak-menembak, jadi Kate pergi ke Russell untuk menangguhkan serangan yang akan berlaku. Sementara itu, George menentang Ralph dan Lizzie. Dia melemparkan Ralph ke sekeliling, tetapi serigala boleh terbang dan menembak duri, dan kulit Lizzie hampir tidak boleh dihancurkan. Jadi, untuk membantu George, Davis berjaya memperdaya Ralph agar meluncur ke arahnya, hanya untuk dia bergerak, menyebabkan Ralph untuk terbang ke laluan Lizzie. Ralph dicengkam kerongkong, menggigit kepalanya dan menelannya. George cuba menumbuk Lizzie, tetapi dia terlalu kuat untuknya, dan dia melemparnya ke dalam tiang, menusuknya.
Melihat George dalam masalah, Davis sekali lagi bertindak, melemparkan tali pinggang bom tangan leher Lizzie dan cuba menjatuhkannya dengan meriam pencincang, tetapi ia hampir tidak mengikisnya. Lizzie mengejar Davis dan mendekat, sehingga George melompat ke udara dengan tiang. Menghempasnya ke mata Lizzie, dan mengalirkannya ke otaknya, membunuhnya. Kolonel tentera menghentikan mogok, selepas menyaksikan semua yang telah berlaku. George kelihatan lemah akibat lukanya, dan nampaknya mati. Semua orang kelihatan patah hati, tetapi tiba-tiba George kelihatan bergerak, ternyata dia begitu hanya mengusik George. Semua orang menarik nafas lega, dan para pahlawan mula meninggalkan bandar. Tidak pasti George itu akan dia membuat rumah barunya. Jadi ini untuk hari ini, saya akan jumpa anda di seterusnya, sehingga itu, langgan saluran kami, dan tekan ikon loceng itu, untuk kekal dikemas kini tentang semua video kami yang akan datang. Jumpa lagi pada yang seterusnya. Sila like dan subscribe channel kami. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Untuk tonton filem-filem lain sila lawat playlist channel kami. Terima kasih.